Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz harap semua anak-anak murid tahun 3, 3 bijak dan 3 bestari berada dalam keadaan yang sihat sejahtera lah, di musim-musim kita dilanda wabak penyakit ni. InsyaAllah kita sama-sama berdoa lah, moga-moga kita dilindungi daripada bahaya wabak COVID-19, insyaAllah. Okey, pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita bagi subjek pendidikan Islam. Kita teruskan dengan bidang ibadah. Okey, sebelum kita bermula, jadi Ustaz nak minta semua murid membuka buku teks muka surat 80 dan 81. Buku teks muka surat 80 dan 81. Okey. Kita tengok pada muka surat 80 dulu. Berkenaan dengan maksud hadas. Okey. Okey, yang atas ni ialah tajuk dia bersuci daripada hadas. Okey, bersuci daripada hadas. Okey, kita nak tengok dulu apa dia maksud hadas. Maksud hadas. Okey, kita tengok kotak ni. Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Okey, apa maksudnya? Hadas ni ialah sejenis kekotoran maknawi. Kekotoran maknawi ni kotoran yang kita nampak lah. Contohnya kita nampak dan kita tahu lah, ada kekotoran tu di tubuh kita. Okey, contohnya terkena najis, contohnya keluar mani dan sebagainya. Okey, kekotoran maknawi yang ada pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah. Maksudnya kalau badan kita, tubuh kita ada, kita tahu kata ada kekotoran tu, jadi kekotoran tu akan halang daripada ibadah yang kita buat jadi sah. Maksudnya kalau ada kekotoran, ibadah kita tidak sah. Ibadah-ibadah tertentu yang disyaratkan bersuci. Maksudnya ada ibadah tertentu yang kita kena bersuci dulu daripada hadas, baru kita boleh buat ibadah tu. Contohnya ibadah apa di bawah tu dia bagi contoh? Ibadah solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Okey, solat lah, solat fardu, solat sunat, dua-dua kita kena bersuci dulu kalau di badan kita ada hadas. Tawaf pula di Mekah. Tawaf mengelilingi Kaabah dan juga menyentuh Al-Quran. Sentuh Quran pun tak boleh kalau kita ada hadas. Okey, baiklah. Itu ialah maksud hadas. Seterusnya muka surat 80 lagi, masih lagi di muka surat 80. Kita tengok pula di bawah ni. Apa dia tu, kotak kuning. Dia kata pembahagian hadas. Pembahagian hadas ada berapa jenis, kita tengok di tepi dia. Ada 2, iaitu yang di atas tu hadas besar dan hadas kecil. Ada 2 jenis hadas. Hadas ada 2 jenis, iaitu hadas besar dan hadas kecil. Apa dia maksud hadas besar? Kita tengok pula di kotak yang warna oranye ni. Okey, maksudnya ialah cara, bukan maksud dia, di sini dia bagi cara bersuci daripada hadas besar ni.
Cara bersuci daripada hadas besar yang di atas tu. Caranya ialah mandi wajib, dan di bawah tu pula cara bersuci daripada hadas kecil ialah dengan berwuduk. Berwuduk ataupun ambil air semayang. Okey, hadas ada berapa tadi? 2 jenis. Hadas besar, hadas kecil. Cara untuk bersuci daripada hadas besar ialah mandi wajib, dan cara untuk bersuci daripada hadas kecil pula ialah berwuduk. Okey, kita dah belajar berkenaan dengan maksud hadas dan juga pembahagian hadas pada muka surat 80. Sekarang kita ke muka surat 81 pula. Okey, 81 kita nak tengok berkenaan dengan hukum bersuci. Kita tengok kotak hijau ni. Kotak hijau atas ni, hukum bersuci. Hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Wajib. Wajib sini ya. Hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Okey, maksudnya kita wajiblah bersuci daripada hadas. Kalau kita nak buat ibadah, kita nak solat, kita nak pegang Quran, kita kena bersuci dulu daripada hadas. Hukumnya ialah wajib. Okey, kita tengok ayat Quran tu. Macam mana bunyi dia, macam mana baca dia. Wa in a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Surah Al-Maidah. Surah yang kelima, ayat yang ke-6. Maksudnya, maksudnya di sini, jika kamu berjunub maka bersucilah. Okey. Ini ialah dalil naqli. Dalil naqli ayat Quran ya. Ayat Quran ni dalil naqli. Dalil ni ada 2 jenis, iaitu dalil naqli dan dalil aqli. Naqli dan aqli. Naqli ni ialah dalil yang bersumberkan Al-Quran, bersumberkan hadis. Al-Quran dan hadis kita panggil dia naqli. N-A-Q-L-I. Naqli. Manakala dalil aqli ialah dalil logik akal. Logik fikiran kita. Kalau kita nampak ayat Quran, itu ialah dalil naqli. N-A-Q-L-I. Kalau aqli, A-Q-L-I, pula ialah dalil akal. Dalil akal fikiran. Okey. Okey, kita akan belajar sampai atas tu sahaja hari ini. 4 perkara yang kita belajar hari ini, iaitu pengertian hadas, maksud hadas, pengertian hadas yang mula-mula tadi ni. Yang kedua, pembahagian hadas, iaitu ada 2 jenis hadas, hadas besar, hadas kecil, dan cara bersuci daripada hadas besar macam mana, cara bersuci daripada hadas kecil macam mana. Okey, tadi dah diterangkan. Seterusnya, hukum bersuci daripada hadas yang kotak hijau ni. Kotak hijau atas ni, hukum dia ialah wajib bersuci daripada hadas. Kalau kita ada hadas, kita wajib bersuci dulu sebelum kita melakukan sebarang ibadah. Okey, yang seterusnya yang tadi berkenaan dengan dalil naqli. Dalil naqli sebab apa ni? Sebab ini ialah ayat Al-Quran. Kalau kita nampak ayat Al-Quran ataupun hadis, itu ialah dalil naqli. Kalau dalil aqli, itu dia tak ada ayat Al-Quran ataupun hadis, dia dalil akal fikiran. Okey. Yang di bawah ini sebab-sebab berhadas besar kita akan sambung pada minggu-minggu seterusnya. Jadi sekian saja untuk minggu ni. 4 perkara ni. Jadi Ustaz minta kepada semua murid boleh terus
membuat latihan di dalam Google Form yang telah disediakan. Semoga semua dapat menjawab dengan betul dan tepat serta memperoleh 100 markah. Sekian, terima kasih.